Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah tengah hari bulanan anjuran surau Embeng menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jol hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke bab yang keempat ya, di muka surat 57 berkaitan tentang hadis dhaif ya. Al-Fadhil Ustaz Muhaddir masukkan tajuk ini kerana berlaku kekeliruan ya, dalam pemikiran sebahagian umat Islam menyangkakan bahawa kalau sesuatu hadis itu dinilai sebagai hadis yang dhaif, maka automatik kita tidak boleh berpegang, tidak boleh beramal dengan isi kandungan hadis tersebut. Jadi selalu kita dengar sebahagian daripada kawan-kawan kita mengatakan, tak boleh ni, tak boleh amal kerana dalil itu hadis yang dhaif. Jadi ini sebenarnya adalah satu kekeliruan dan itulah sebabnya Al-Fadhil Ustaz Muhaddir memasukkan tajuk ini di dalam kitab ini. Moga-moga dapat dileraikan kekeliruan dalam masalah ini. Baik, soalan. Ada yang berpendapat bahawa hadis yang dhaif, kalau dalam bahasa Melayu kita terjemah dhaif itu berarti lemah ya, adalah hadis yang palsu ataupun dalam bahasa Arab disebut maudhu'. Jadi asalnya makna maudhu' ni sesuatu yang diletak, berarti hadis yang direka-reka, bukan sebenarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dikatakan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu namanya maudhu' ataupun dalam bahasa Melayu kita terjemahkan palsu. Jadi ada orang kata ya hadis dhaif juga hadis yang palsu, maka kita tidak boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Soalan, apakah benar pendapat ini? Jawapan, pendapat ini tidak benar. Kerana hadis dhaif ya, itu bukan automatik hadis maudhu'. Mengikut ilmu mustalah hadis, salah kalau kita kata dhaif maka maudhu'. Memang maudhu' itu of course lah dhaif, dhaif jiddan ya. Tetapi dhaif itu lebih luas dari maudhu'. Bukan semua yang dhaif itu maka automatik maudhu', tidak. Maka boleh beramal dengan hadis yang dhaif tapi dalam skop yang tersendiri. Bukan makna umum begitu. Ini hadis dhaif boleh amal secara total, tidak. Tapi ada skopnya yang kita itu dibenarkan, bahkan dianjurkan. Bukan setakat dibenarkan, dianjurkan beramal dengan hadis yang dhaif. Jadi ini disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar. Qala al-ulama'u minal muhaddithina wal fuqaha'i wa ghairihim. Telah berkata para ulama daripada kalangan ahli hadis, juga daripada kalangan ahli-ahli fiqh, ahli-ahli hukum, dan ulama-ulama selain daripada mereka, mana selain daripada ulama hadis dan ulama fiqh, harus
dan bahkan digalakkan beramal bil hadis dhaif, dengan hadis yang dhaif. Ya, harus, mana dibenarkan, bukan dilarang, bahkan digalakkan, yustahabbu, digemari supaya diamalkan dengan hadis yang dhaif. Malam yakun mawdu'a, selagi mana kedhaifan hadis tersebut tidak sampai ke tahap palsu. Boleh, bahkan digalakkan beramal. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada skopnya, iaitu antaranya fil fadaili, pada menceritakan fadail. Fadail ini perkataan bahasa Arab, jamak plural kepada fadilah, kelebihan. Fadail berarti kelebihan-kelebihan. Jadi kalau sesuatu hadis itu hanya menceritakan kelebihan, misal sebagai contoh, ada riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a surata Yasin fi lailatil jum'ati ghufira lahu, ataupun asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka diampunkan dosanya. Atau berpagi-pagi dia nanti akan dalam keadaan telah diampunkan dosanya. Oh, ini hadis yang dhaif. Ya. Kenapa kita katakan diamalkan? Kerana isi kandungan hadis itu kan menceritakan tentang kelebihan. Sedangkan hukum membaca Yasin itu pasti, ya, kerana Yasin ini sebahagian daripada Al-Quran, dan hukum kita membaca Al-Quran adalah sunat, ya, dapat pahala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW memberitahu bahawa orang yang membaca Al-Quran itu, setiap hurufnya itu diberi ganjaran 10 pahala. Bukan makna kata alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif satu huruf dapat 10 ganjaran. Lam satu huruf dapat 10 ganjaran. Mim satu huruf dapat 10 ganjaran. Jadi, membaca surah Yasin, banyak hurufnya di situ. Yasin, itu sudah 2 huruf. Maka, hukumnya jelas sunat. Cuma kelebihan membaca Yasin pada malam Jumaat adalah diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya, maka itu namanya fadail, ataupun fadilat. Dan kelebihan tidak semestinya kelebihan amalan sahaja, boleh jadi juga kelebihan individu. Saya masih ingat baru-baru ini, ketika bulan Rabiul Awal yang lalu, ketika rata-rata umat Islam seluruh dunia memperingati hari kelahiran Nabi SAW, JAKIM dalam Facebook, JAKIM dihentam oleh netizen kerana JAKIM berkongsikan kisah bagaimana ketika kelahiran Nabi SAW, api yang sekian lama, katakan 1000 tahun, ya, di Farsi tidak pernah padam, tapi pada hari kelahiran Nabi SAW, api syirik, ya, api yang menjadi sembahan kaum Majusi terpadam. Jadi datang netizen-netizen menghentam kepada JAKIM, mengatakan apa JAKIM bawa hadis yang macam ini tidak sahih, ini hadis yang tak betul dan sebagainya. Padahal perbincangan tentang hadis ini menunjukkan bahawa di kalangan pakar-pakar hadis menilai hadis ini sebagai riwayat yang dhaif. Jadi kisah ini kisah yang dhaif, kalau kita tidak katakan hadis sekalipun, ini adalah riwayat yang dhaif. Jadi kan isi kandungan riwayat ini menceritakan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang lain lahir tidak ada api syirik ini terpadam, tapi Nabi SAW lahir ke dunia terpadam api yang menjadi sembahan masyarakat Majusi ini menunjukkan kelebihan Nabi SAW. Jadi walaupun riwayat ini tidak sahih, ya, tidak bukannya hadis atau riwayat yang sahih, hanya dhaif sahaja, tapi tidak ada masalah kerana ia hanya menceritakan fadail, kelebihan. Tagrib, menggalakkan, ya. Misalnya ada hadis yang menceritakan siapa yang menunaikan sembahyang di awal waktu begini-begini, siapa yang menunaikan sedekah begini-begini, siapa buat baik pada ibu bapa begini-begini ganjarannya. Itu namanya tagrib, ya, menggalakkan. Sedangkan bersedekah hukumnya jelas, buat baik pada ibu bapa hukumnya jelas, sembahyang di awal waktu itu hukumnya jelas. Kemudian misalnya ada pula hadis yang menceritakan siapa yang derhaka pada ibu bapa, demikian bahayanya, azabnya. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, demikian pula azabnya. Tiba-tiba riwayat ini adalah dhaif. Masih lagi dijadikan sebagai sandaran dalam bab tarhib, iaitu menggerunkan. Kerana hukum jelas, tinggal solat jelas hukumnya, derhaka pada ibu bapa jelas hukumnya. Cuma riwayat-riwayat yang dhaif tadi hanya menggerunkan, menimbulkan rasa takut dalam hati seseorang. Tapi kalau palsu, ya tak boleh. Walaupun tagrib, misalnya ada hadis yang palsu tentang
Siapa yang salat tarawih pada malam pertama, sekian pahala, malam yang kedua, itu ada elemen taghrib. Kita tidak nafikan. Tapi kan malam yakun mawdu'a, selagi mana riwayat itu tidak sampai kepada palsu. Baik, apa rasional sebenarnya di belakang hadis dhaif ini masih diamalkan? Kenapa hanya yang palsu saja kita tidak amalkan? Jadi ini kita berbalik kepada asas kefahaman. Asalnya, kita itu wajib beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu wajib menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan, macam mana kita nak tahu perintah dan larangan Allah? Jawabnya di dalam Quran dan hadis. Dalam Quran dan sunnah. Soalan seterusnya, macam mana kita tahu yang dikatakan Al-Quran itu Al-Quran? Misalnya ada orang bagi tahu, ini kita tak boleh buat, hukumnya haram kerana dalam Al-Quran melarangnya. Ini ayatnya. Ayat yang dibacakan itu, macam mana kita tahu itu Quran? Kerana Al-Quran tidak turun kepada kita. Malaikat Jibril tidak menyampaikan wahyu kepada kita. Wahyu tidak turun kepada kita, turun kepada Nabi SAW. Jadi bila ada orang mendakwa ini adalah ayat Quran, macam mana kita tahu itu ayat Quran? Dan bahkan tidak juga kita mendengar Nabi SAW menyampaikan ayat Quran kepada kita secara direct. Kita hanya tahu daripada guru kita katakan itu adalah ayat Quran. Jadi jawapannya kita tahu bahawa sesuatu ayat itu ayat Al-Quran melalui riwayat. Kerana bukan kita dapat wahyu direct, bukan juga Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada kita secara direct, tetapi melalui riwayat di mana guru kita beritahu ini Quran, dapat daripada guru beliau, dapat daripada guru, sampailah kepada sahabat Nabi, sampailah kepada Nabi SAW, sampailah kepada malaikat Jibril daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Al-Quran ini periwayatannya daripada Nabi SAW sampailah kepada kita hari ini adalah melalui perawi, orang-orang yang begitu ramai sekali. Inilah yang dipanggil riwayat secara mutawatir, iaitu bilangan yang ramai sekira-kira. Tak mungkinlah seramai itu semuanya terlupa, seramai itu semuanya tersilap, tak mungkin. Dan ini bukan masalah Quran hadis sahaja, bahkan cerita-cerita biasa pun itu juga termasuk di dalam mutawatir, menyebabkan kita yakin al-mutawatiru yufidul qat'a. Riwayat yang disampaikan oleh bilangan yang ramai itu menatijahkan putus. Putus tu maknanya tidak ada keraguan, mungkinkah begini lupa, mungkinkah begini silap, tak. Putus bahawa ini pasti adalah satu perkara yang betul. Saya bawa contoh misalnya kan baru-baru ini negara kita tertunggu-tunggu tentang pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Siapa yang akan dilantik? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin? Masing-masing mengaku ada majoriti, masing-masing mengaku layak dilantik. Tetapi selepas ada sokongan daripada parti-parti lain dan sebagainya, akhirnya kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Adakah kita masih ragu-ragu? Kalau tak bersetuju, saya faham. Saya tahu ramai yang tidak bersetuju dengan pelantikan itu. Biasalah dalam dunia politik, tidak ada yang 100% setuju. Alangkah di sesama sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in juga dalam bab politik, mereka juga ada berbeza pandangan. Apatah lagi kita yang jauh daripada Nabi SAW. Jadi, ada yang nanti tak setuju kalau Tan Sri Muhyiddin naik pun ada yang tak setuju. Kalau Dr. Sri Anwar naik juga tak setuju. Tapi soalannya sekarang, adakah kita ragu-ragu kalau Datuk Seri Anwar telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10? Kita tidak ragu-ragu. Padahal, saya percaya ramai antara kita tidak hadir pun majlis akad sumpah beliau. Kita tidak pun membaca sendiri surat watikah pelantikan beliau oleh Yang Bertuan Agong. Kita tak set our eyes on the watikah pun. Tapi kenapa kita yakin sangat? Kerana perkhabaran tentang pelantikan beliau ni diberitahu oleh sumber yang banyak. Misalnya Asrul Awani laporkan benda yang sama, The Star sampai benda yang sama, Berita Harian benda yang sama, Sinar Harian benda yang sama, portal-portal berita antarabangsa juga melaporkan berita yang sama. Sekira-kira kita sudah yakin, kita takkan mungkinlah semua ni pakat tersilap, pakat berbohong, tak mungkin. Walaupun cerita siapa jadi Perdana Menteri Malaysia itu bukan Quran hadis pun, itu hanya cerita politik saja. Itu hanya cerita pentadbiran negara saja.
Tapi kenapa kita yakin? Bukan kerana ianya Quran atau hadis, tapi kerana ia adalah perkhabaran yang mutawatir. Fahamkan konsep mutawatir itu terlebih dahulu. Jadi, kalau Al-Quran, semuanya sampai secara mutawatir. Maknanya, semuanya kita yakin itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal lagi kalau dari segi makna ayat Quran ni sebenarnya maksudnya apa, ayat Quran ini sebenarnya membawa hukum yang bagaimana, itu masih ada kemungkinan berlakunya zonni, mana ada keraguan tentang maksud sebenar ayat Quran. Tapi bahawa itu ayat Quran tidak boleh diragukan, cara mutawatir. Jadi kita move kepada hadis. Hadis juga sama. Kita bukannya mendengar direct daripada mulut Nabi SAW sabda baginda. Kita bukan memandang direct kepada perbuatan baginda. Jadi, yang dikatakan hadis itu adalah sesuatu yang kita ambil daripada guru yang hidup sezaman dengan kita. Yang mana beliau juga mengambil daripada guru sebelumnya. Bersambung-sambung riwayat hadis itu sampailah kepada sahabat Nabi dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga sama ceritanya seperti Al-Quran tadi, iaitu ada sebahagian daripada hadis Nabi SAW periwayatannya adalah oleh perawi, oleh orang yang meriwayatkan yang begitu ramai, sekira-kira mustahil lah selama itu semuanya tersilap, terlupa dan sebagainya. Jadi sama seperti Al-Quran juga, al-mutawatiru yufidul qat'a. Hadis yang diriwayat secara mutawatir itu menatijahkan kepastian. Ke al-mutawatiru yufidul yaqin. Riwayat yang diriwayatkan secara bilangan yang ramai itu menatijahkan keyakinannya, tidak ada ragu-ragu. Tetapi berbeza dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu semuanya adalah mutawatir, hadis tidak. Ada sebahagian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir, dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW tidak mutawatir. Maknanya di riwayat oleh bilangan perawi yang tidak ramai. Maka inilah yang dinamakan sebagai hadis ahad. Ya. Baik, maknanya mungkin seorang, mungkin dua orang. Bila seorang, dua orang yang menyampaikan berita, ya mungkinlah dia terlupa, mungkin dia tersilap, mungkin dia menyampaikan dengan uslub sendiri yang tidak membawa makna sebenar. Maklumlah seorang dua. Jadi hadis ahad ini berbeza dengan mutawatir. Kalau mutawatir yufidul qat'a, yufidul yaqin, menatijahkan kepastian dan keyakinan, maka hadis ahad sebaliknya ada mengandungi keraguan. Ada zon, ya, ada keraguan. Berarti adakah benar ini hadis daripada Nabi SAW? Kalau mutawatir kita yakin memang ini hadis daripada Nabi SAW, tinggal nak tengok apa maknanya, apa hukumnya. Tapi kalau hadis ahad tidak. Ada keraguan, adakah ini memang daripada Nabi SAW, atau mungkinkah perawi itu tersilap, atau mungkinkah perawi itu terlupa. Bahkan dalam keadaan tertentu mungkin juga perawi itu berbohong, mereka-reka sesuatu yang bukan daripada Nabi SAW. Jadi atas sebab adanya keraguan inilah, maka ulama-ulama hadis terpaksa melakukan extra work, terpaksa melakukan kerja yang lebih. Bagaimana? Ulama-ulama hadis terpaksa, kalau mutawatir mereka dah tak fikir panjang, ini memang hadis daripada Nabi SAW, tak ragu-ragu lagi. Tapi bila hadis itu hadis ahad, mereka terpaksa mengkaji, antaranya adalah kualiti perawi tadi. Kerana logiknya, perawi yang kuat ingatannya, kemungkinan dia tidak lupa. Perawi yang siqah, kemungkinan dia tidak silap. Perawi yang dhabit, apatah lagi kalau kita lihat sebaliknya, kalau seseorang yang meriwayatkan itu seorang yang tertuduh berdusta, orang yang dikenali suka cakap bohong, maka kemungkinan itu bukan daripada Nabi SAW, tapi rekaan saja. Ataupun sekurang-kurangnya orang yang pelupa, masih ada kemungkinan dia lupa dalam menyampaikan hadis. Jadi, mengkaji kualiti perawi adalah salah satu kerja yang dibuat oleh para ulama hadis. Yang kedua adalah melihat kepada chain of narration, melihat kepada silsilah dia, sanadnya itu, mata rantai periwayatan itu, adakah memang berhubung, bersambung daripada seorang perawi kepada perawi, kepada perawi, kepada sahabat, kepada Nabi SAW, ataupun terputus di mana-mana. Jadi kalau ada terputus di mana-mana, itu dibimbangi, itu bukan daripada Nabi SAW, ada keraguan yang lebih besar kerana sanadnya terputus.
Boleh jadi terputus pada peringkat sahabat. Tabi'in meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan nama sahabat. Kita katakan hadis yang mursal, ataupun hadis yang munqati', ataupun hadis yang mu'dal, dan istilah-istilah yang diletakkan. Yang penting, antara faktor yang dikaji oleh ulama hadis adalah mata rantai periwayatan itu, adakah bersambung ataupun terputus. Secara ringkas sahaja, just to get the general idea, apabila kualiti perawi itu bagus dan sanadnya pula bersambung elok, maka kemungkinan besar itu memang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar. Maka inilah yang diistilahkan oleh ulama hadis sebagai sahih. Berarti kemungkinan, kalau nak kata yakin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah mutawatir labelnya. Jadi kalau ahad masih ada keraguan, tapi keraguan itu sedikit. Jadi kalau batu zon, berat sangkaannya itu memang daripada Nabi SAW, maka dalam beramal, wala batu zon, berat sangkaan itu sudah memadai untuk mewajibkan kita beramal. Maka kita itu beramal dengan hadis yang sahih, bahkan dalam menetapkan hukum hakam, adakah wajib, adakah haram, menetapkan adakah satu jual beli itu sah atau batal, menetapkan adakah sesuatu perkahwinan itu sah atau batal, itu cukup kuat dengan hadis yang sahih. Tapi sebaliknya, ada kalanya apabila ulama-ulama hadis menilai, mereka dapati kualiti perawi itu ada masalah. Mungkin perawinya pelupa, mungkin perawinya tidak dhabit, mungkin perawinya tidak siqah, bahkan lebih parah mungkin perawinya itu muttaham bil kazib, orang ini tertuduh berdusta dan sebagainya. Jadi katakanlah bila dikaji oleh pengkaji hadis, mereka menilai, dan penilaian ini boleh berbeza. Sebab itu kita jangan hairan kalau satu hadis yang dinilai sahih oleh satu orang ahli hadis, tapi dinilai dhaif oleh ahli hadis yang lain. Bahkan tak mustahil dinilai maudhu', palsu, oleh penilai hadis yang lain. Kerana di dalam menilai hadis ini adalah ijtihad. Ini adalah usaha para ulama hadis. Dan dalam beristihad, sebagaimana ulama-ulama fiqh juga boleh berbeza pandangan dalam ijtihad mereka, ulama hadis juga boleh berbeza pandangan. Maka tidak hairan, ini dhaif, itu dhaif ikut ulama ini, tapi sahih ikut ulama yang lain. Itu boleh berlaku. Yang penting, apabila kualiti perawi itu tidak memenuhi kualiti hadis yang sahih, begitu juga sanadnya mungkin terputus di mana-mana, ataupun mungkin ada, walaupun sanadnya bersambung, tapi ada antara perawinya majhul, tidak diketahui siapa, atau tidak diketahui kualitinya bagaimana, maka ini menyebabkan keraguan yang ada pada hadis tersebut, nisbah hadis tersebut pada Nabi SAW menjadi lebih besar. Tidak seperti hadis sahih, keraguan itu masih ada tapi tak besar. Kemungkinan besar memang daripada Nabi. Jadi hadis sahih tidak. Keraguan itu lebih besar, bermakna adakah daripada Nabi SAW? Ya mungkin, tapi tidaklah sebagus possibility kalau hadis itu sahih. Tapi ini keyword yang penting, iaitu masih ada kemungkinan bahawa itu daripada Nabi SAW. Maka, oleh kerana masih ada kemungkinan, dan kemungkinan itu pula tidak kuat, maka para ulama menetapkan posisi hadis dhaif ini. Berarti kalau memang hukumnya dah jelas, hadis saja menceritakan kelebihan, ya boleh kita jadikan itu sebagai motivasi. Tapi nak memastikan ini memang daripada Nabi SAW, tak boleh lah. Sebab berikut kajiannya tidak begitu. Sebaliknya, kalau nak menetapkan hukum, nak kata ni haram, ini halal, ini sah, ini batal, maka keraguan yang ada pada hadis dhaif itu cukup besar untuk mengenepikan hadis ini sebagai sandaran hukum. Sebab itu dalam bab penetapan hukum, nikah kahwin, jual beli, itu disyaratkan mesti hadis yang dhaif, hadis yang sahih, atau hadis yang dhaif yang telah naik martabatnya kepada hadis hasan. Kerana ada setengah hadis bila dinilai mengikut penilai hadis, strictly speaking ianya dhaif. Tapi ada faktor-faktor luaran yang memperkuatkan kalau itu memang hadis daripada Nabi SAW. Maka naik status tadi dipanggil sebagai hadis yang hasan. Maka hadis yang hasan ini masih para ulama kita itu menerima di dalam penetapan hukum hakam, sah batal dan sebagainya. Jadi, the logic behind,
Kadang setengah orang dia tak nampak the logic behind. Kenapa? Susah je. Hadis dhaif, hadis sahih berlambat-lambat. Ya betul lah. Bila kita menerima pengamalan hadis dhaif dalam Fadailul A'mal, dalam Targhib dan Tarhib, bukan kita menolak hadis sahih. Hadis sahih itu kan lebih kuat lagi. Jadi ada setengah orang membuat komen seolah-olah bila kita terima hadis dhaif, kita tolak hadis sahih. Tidak. Kan ada orang kadang selalu cakap macam ni. Kenapa baca Yasin malam Jumaat? Yasin tu kan kalau pun hadisnya dhaif. Patutnya bacalah suatu kahfi kerana hadisnya sahih. Bukan masalah begitu. Kalau kan kita katalah hadis tentang kelebihan baca suatu kahfi hari Jumaat itu sahih, berarti kita elok mengamalkan, tapi hukumnya tetap sunat. Bukanlah oleh kerana hadis berkaitan tentang baca suatu kahfi itu sahih, maka hukumnya jadi wajib. Tidak. Masih lagi hukumnya sunat. Begitu juga hadis yang menceritakan tentang surah Yasin, baca surah Yasin pada malam Jumaat, walaupun hadisnya dhaif, tidak menjadikan hukumnya itu haram. Tetap hukumnya sunat. Jadi, tidak ada pula pertembungan sehingga yang ini sahih, yang ini dhaif, maka kita amalkan yang sahih. Tidak. Baca Yasin tidak membatalkan baca suatu kahfi. Kotlah kalau isi kandungan hadis itu zahirnya bercanggah antara satu sama lain, satu sahih, satu dhaif, ya jelas kita dahulukan yang sahih. Kerana saling bercanggah antara satu sama lain. Tapi kalau hadisnya berceritakan tentang bab yang berbeza, ini cerita tentang baca surah kahfi, sekian fadilatnya, ya silakan beramal. Ini pula cerita tentang surah Yasin, dan ini fadilatnya, ya silakan beramal. Habis kenapa tak amal yang sahih? Amal. Cuma tidak semua orang ada himmah kekuatan untuk baca surah Al-Kahfi, mungkin kerana tidak biasa, mungkin kerana lebih panjang, berbanding dengan surah Yasin yang telah biasa dan lebih ringkas. Itu faktor luaran. Tapi dari segi teorinya, kedua-duanya diamalkan. Yang sahih, yang dhaif, ini kan bab kelebihan beramal saja. Baca Yasin, hukumnya sunat. Baca kahfi, hukumnya sunat. Cuma kalau baca Yasin, malam Jumaat, diampunkan dosa. Kalau baca kahfi, malam atas siang Jumaat, dijadikan nur, cahaya hingga Jumaat seterusnya. Itu kan hanya fadilat. Jadi, hukum tetap sama. Hukum baca surah Yasin, sunat. Hukum baca surah kahfi, sunat. Tinggal lagi, kalau orang itu nak mengamalkan kedua-duanya, bagus. Nak mengamalkan salah satu, maka pilihlah yang dia boleh istiqamah. Kalau dia boleh istiqamah dengan kahfi, ya kahfinya. Kalau dia boleh istiqamah dengan Yasin, ya Yasinnya. Kerana ahabul amali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Tapi kalau dia nak menetapkan hukum, itu ada diterangkan lagi. So, saya nak bawa logiknya begini. Kenapa ulama masih membenarkan, bahkan menggalakkan beramal dengan hadis yang dhaif selagi mana bukan hadis palsu pada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi? Saya bagi contoh begini. Kalau satu orang, dia sedang memandu kereta di highway. Kereta dia pula, kereta yang bagus. Saya baru berkenalan dengan seseorang. Kebetulan saya masa tu tak ada kenderaan untuk ke satu tempat. Jadi ditumpangkan oleh beliau, jazahullah khairan katsira, untuk saya ke tempat tujuan saya. Jadi saya tak pernah naik kereta macam tu. Saya nak buka pintunya pun tak pandai macam mana satu nak tekan ni. Tapi saya dimaklumkan kereta beliau tu nilainya dalam 500,000, 500,000. Kalau untuk saya mahal sangatlah. 500,000 tu boleh beli rumah lah kalau untuk saya. Kalau kereta saya, kalau boleh tak maulah lebih 100,000, bawah 100,000 okey lagi lah. Kita mampu milik. Kalau sampai 500,000, kalau level saya ni hanya mampu tengok saja. Tapi ceritanya, saya naik kenderaan beliau tu, saya fikir, memang susah nak bawa slow. Apa kereta tu, saya tanya dia apa brand kereta ni. Dia kata ni, tak silap saya, Nissan GTR. Saya ni bukan pandai sangat kereta GTR. Dan saya pernah baca orang kata, kalau Nissan GTR ni, kereta second dia pun tak jatuh harga. Mana saya sembang dengan empunya kereta tu, dia kata betul. Dia kata orang kalau beli Nissan GTR, dia jual lepas 5 tahun, dia boleh jual dengan harga yang sama dengan harga yang pada hari dia beli. Saya pun heran, macam tu ya. Kan biasa kereta kalau dah keluar daripada kedai pun dah jatuh harga. Apatah lagi kalau sudah 5 tahun. Tapi nak ceritanya,
dalam contoh saya ni, katalah bawa Nissan GTR kat highway pula clear. Takkan nak bawa 110. Tentu rasa alamak sangat slow. Jadi biasanya orang kalau dah dekat highway, kereta pula sedap, jalan pula clear, dia akan bawa laju. Nissan GTR paling tidak 18 barangkali. Wallahualam. Jadi katalah kita bawa dekat highway 150 km sejam. Tiba-tiba kita perasan daripada arah highway sebelah sana tu ada kereta bagi beam, dia macam light, bagi high beam kepada kita. So naturally reflect kita, tindakan kita adalah kita slow down, kita memperlahankan kenderaan. Padahal kita pun tak pasti ada apa maksud dia bagi beam, kerana ada juga orang bagi beam sebab dia nak memotong. Ada orang mungkin terbagi beam, dia tak macam mana dia nak ambil barang, tangan dia tersentuh light punya tu, boleh jadi juga. And yang selalu juga berlaku adalah orang bagi beam kerana nak maklumkan kepada driver lain bahawa ada speed trap ataupun ada polis. Itu biasa juga. So ini kemungkinan yang menyebabkan ada keraguan bagi beam ni kenapa. Tapi kenapa kita decide untuk slow down daripada tadi misalnya 160, 180, kita slow down kepada 110, iaitu mematuhi had laju highway, adalah kerana kita itu mengamalkan konsep yang sama dengan beramal konsep hadis dhaif tadi, iaitu ihtiyat, berhati-hati. Kotlah memang betul bagi beam itu maknanya nak bagi tahu ada speed trap, kita selamat. Jadi itu konsep ihtiyat inilah yang para ulama pegang. Hadis dhaif mereka tahu, tapi ini hanya cerita tentang kelebihan beramal. Jadi kotlah betul itu memang daripada Nabi SAW, kita tidak terlepas dari fadilat. Tapi kalau tidak sekalipun, misalnya in actual fact, fi waqi'il amri, hadis itu bukan daripada Nabi SAW, hanya perawi terlupa atau tersilap, masih lagi hukumnya tak lari kita baca surah Yasin dapat pahala. Cuma tak dapatlah fadilat diampunkan dosa, masih tak rugi. Macam tadilah yang slow down tu, kalaupun sebenarnya bukan kerana speed trap, dia hanya slow down sekejap. Nanti dia agak-agak dah, namun dia akan laju balik. Bukan nak suruh orang langgar speed limit, bukan itu poinnya. Poinnya nak beritahu konsep berhati-hati dalam mendepani satu perkhabaran yang tidak pasti, itu memang kita amalkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dengar orang cakap, kalau penyakit macam ni tak sesuai makan ni, tapi tak pasti pun betul ke. Tapi oleh kerana kita tak pasti tu, kadang-kadang tak apalah, kita ambil makanan lain lah, just in case betul apa yang orang tu cakap, at least kita taklah ada masalah alergik ke atau penyakit atau apa. Tapi kalau tak betul pun, tak masalah lah, kita memang boleh saja makan makanan lain. Jadi saya nak beritahunya, konsep beramal dengan hadis dhaif ini adalah satu konsep yang sangat logical. So itu yang menjadi satu kesepakatan di kalangan para alim ulama, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebentar tadi. Jadi saya cuba habiskan sebab tadi saya susunan ayat itu saya potong sedikit supaya kita mudah faham poin yang disampaikan. Ini saya baca semula dari awal Qala al-ulama'u minal muhaddisina wal fuqaha'i wa ghairihim yajuzu wa yustahabul amalu fil fadaili wat targhib wa tarhibi bil haditsid dha'ifi ma lam yakun mawdu'a. Dalam kitab Al-Adhkar, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, telah berkata para ulama daripada kalangan ahli hadis, daripada kalangan ahli fiqh dan daripada kalangan ulama-ulama yang lain, harus dan digalakkan beramal pada fadilat kelebihan ataupun menggalakkan ataupun menggerunkan, digalakkan beramal dengan hadis dhaif, selagi mana kedhaifannya hadis tersebut tidaklah sampai ke peringkat palsu. Wa amal ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi dhalika fala yu'malu fiha illa bil hadis as-sahih awil hasani illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalika. Adapun kalau isunya itu membabitkan hukum hakam, nak kata ini halal, nak kata ini haram, ataupun jual beli sah atau batal, nikah sah atau batal, tolak jatuh atau tidak, dan yang seumpama dengannya, maka tidak diamalkan pada perkara-perkara itu
kecuali dengan hadis yang sahih. Kerana hadis sahih ni kemungkinan ia daripada Salam tu lebih tinggi, ghalabatu zannnya begitu, berat sangkaannya. Ataupun paling tidak hadis hasan, kita dah beritahu tadi, ada setengah hadis tu technically kalau follow dia punya standard penilaian hadis tu dhaif. Tapi bila diambil external factors, ada hadis yang lain yang menyokong atau isinya sama dengan kandungan Al-Quran, atau ada fatwa sahabat Nabi misalnya yang sama dengan kandungan hadis tersebut, ada faktor-faktor yang boleh membantu sesuatu hadis yang dhaif itu untuk diterima pakai dalam bab-bab ini dikatakan hadis hasan, kecuali dalam bab berhati-hati. Misalnya ada hadis yang mengatakan jual beli macam ni tidak sah, tapi hadis itu dhaif. Jadi kalau kita nak confirm katakan batal, padahal sanadnya dhaif, tak boleh. Tapi atas dasar berhati-hati, kita elakkan daripada terlibat dengan jual beli yang dikatakan batal dalam hadis yang dhaif tersebut. Ihtiyatan, sebagai langkah berjaga-jaga, kotlah jual beli itu memang dilarang oleh Nabi SAW, kita tidak terlibat dengan jual beli tersebut. Tapi sebagai kepastian hukum tidak, kerana untuk penetapan hukum secara pasti, paling tidak standardnya adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Ini secara ringkas penerangan kita tentang isu hadis dhaif ini. Moga-moga memberi manfaat. Jadi secara umumnya hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang hasan, ini semua termasuk dalam hadis yang diamalkan dalam skopnya masing-masing. Sementara kalau hadis itu maudhu', itu memang kita tidak amalkan. Dengan juga kita mengambil kira bahawa maudhu' atau tidaknya satu hadis itu boleh jadi khilaf. Mana kita tak boleh terlampau cepat sangat kata, oh ini apa ustaz ni beramal dengan hadis palsu. Padahal mungkin ustaz itu bertaklid kepada para ulama yang menilai hadis itu tidak palsu. Maknanya palsu tak palsu satu hadis itu pun masih terbuka kepada khilaf, perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama hadis. Jadi al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak terbatal dengan ijtihad yang lain. Cuma kalau dah sepakat penilaian hadis mengatakan maudhu', maka itu tak boleh, haram kita menisbahkan kepada Nabi SAW. Dan kalau kita nak meriwayatkan hadis itu pun hanya untuk menerangkan kepalsuan hadis tersebut. Cuma palsunya sesuatu hadis itu tidak automatik memalsukan amalannya. Ini yang hadis sebagai orang tak faham, sampai memfitnah kita, membuat kempen membela hadis palsu. Tak nak kita terpaksa samannya lah, supaya jelas balik apa pendirian yang sebenar. Kita sebenarnya tak mau saman pun, kalau boleh minta maaf je lah, dah silap. Tapi sebab sangat berdegil, tak nak minta maaf, terpaksalah kita minta bantuan peguam untuk failkan saman. Alhamdulillah dah kena saman, ada akal untuk meminta maaf. Tapi yang kita maksudkan bukan hadis palsu itu diamalkan, tapi amalan yang terpalit dengan hadis palsu itu tidak semesti amalan itu palsu. Contoh yang paling mudah, yang paling direct, ada hadis palsu yang menceritakan tentang kelebihan solat tarawih, tapi tidak berarti solat tarawihnya palsu. Kerana solat tarawih itu kelebihannya sabit dalam hadis-hadis yang lain. Jadi kita tidak amal hadis yang palsu tadi. Kita tidak pegang hadis yang palsu tadi. Tapi amalannya kita amalkan. Kerana amalannya tidak palsu. Contoh misalnya ada hadis yang sebahagian mengatakan dhaif jiddan, sebahagian mengatakan palsu, tentang puasa pada hari tarwiyah, hari 8 Zulhijjah. Katakanlah palsu. Maka kita tidak beramal dengan hadis tersebut. Tetapi puasa 8 tarwiyah itu kita amalkan. 8 Zulhijjah, puasa tarwiyah itu kita amalkan kerana sabit dengan hadis yang sahih ataupun dengan ayat Quran yang menunjukkan tentang kelebihan 10 hari yang pertama Zulhijjah itu, dan juga kesepakatan atas sunatnya kita itu memperbanyakkan ibadah dan puasa pada hari-hari tersebut. Jadi bukan kerana kita mengamalkan hadis yang palsu, tapi kerana ada dalil yang lain yang menyokong amalan tersebut. Misal lagi kekeliruan, bila ada diterangkan tentang ini hadis palsu tentang kelebihan puasa bulan Rajab, ini hadis palsu tentang kelebihan puasa bulan Rajab, sehingga kan ada sebagian masyarakat menyatakan puasa bulan sunat bulan Rajab itu haram, itu bid'ah kerana hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Tapi puasa bulan Rajab itu bukan kerana hadis yang palsu tersebut. Bukan kerana fadilat-fadilat dalam hadis palsu itu, bukan. Tapi kerana diistimbat daripada dalil yang lain. Misalnya Nabi SAW
berpuasa pada bulan Sya'ban. Bila ditanya, maka inilah bulan yang orang lupa antara Rejab dan Ramadan. Berarti Rejab orang puasa. Jadi ada teknik mengistinbat hukum. Jangan kita itu dikaburi dengan status palsunya satu hadis itu daripada mengenal pasti hukum satu amalan. Ya, hadis tentang fadilat salat tarawih malam pertama ini, fadilat malam kedua itu, fadilat itu palsu. Tapi jangan kita sampai menyangkakan solat tarawihnya palsu. Solat tarawihnya itu sepakat, para ulama, para fuqaha mengatakan ianya adalah solat yang sunat, dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi saya harap sekadar keterangan yang saya terangkan tentang isu hadis dhaif ini membantu umat Islam memahami apa posisi hadis yang dhaif di kalangan para alim ulama. Jadi next insya-Allah kita akan sambung di muka surat 61 61 bab yang kelima, makna ibadah. Ini ada kaitan tentang kekeliruan masalah tauhid dan syirik. Ada orang na'udzubillah terjerumus di dalam mensyirikkan amalan-amalan yang sebenarnya tidak syirik, dan ada orang yang na'udzubillah pula terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Dua-dua kita tak mahu. Buat benda syirik kita tak mahu. Mensyirikkan umat Islam yang sebenarnya tidak melakukan perkara syirik juga kita tidak mahu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama tarda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.